Kes ini berkaitan tentang kurangnya pendedahan terhadap rukhsah yang diberikan berkaitan dengan solat ketika menuntut ilmu. Antara maklumat yang telah diperolehi daripada kes ini antaranya ialah tidak mengaplikasikan ilmu yang dipelajari ketika menuntut ilmu. Contohnya, individu tersebut mungkin telah belajar sewaktu sekolah rendah maupun sekolah menengah tentang ilmu rukhsah yang berkaitan solat tetapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan hariannya. Selain itu, kurang didikan ibu bapa juga salah satu faktor pelajar kurang memahami rukhsah dalam solat. Ini kerana ibu bapa merupakan salah satu madrasah pertama dalam kehidupan anak-anak. Tanpa didikan dan kedua mereka, anak-anak tidak dapat mengetahui apakah itu rukhsah. Seterusnya, masalah yang didapati dalam kes ini ialah berdasarkan penelitian yang mendalam, kami mendapati bahawa tahap kesedaran seseorang yang rendah tentang pengetahuan berkaitan keringanan yang diberikan dalam Islam berkaitan dengan solat di awal waktu. Sekiranya waktu solat itu bertembung dengan hal-hal yang lain seperti waktu pembelajaran. Namun, apakah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama, bijak mengatur masa. Sebagai contoh, sekiranya pensyarah memberikan rehat semasa kuliah, maka rebutlah peluang tersebut untuk menunaikan solat dengan keadaan yang segera agar tidak mengganggu waktu kuliah. Yang kedua, meminta izin daripada pensyarah. Sebaiknya, pelajar perlulah meminta izin daripada pensyarah untuk menunaikan solat sekiranya waktu solat tersebut sudah terlalu hampir ke hujung waktu. Hal ini bertujuan adalah untuk memastikan waktu solat tidak terlepas dan menyedari tentang kewajipan sebagai seorang Muslim. Dan akhir sekali, meningkatkan tahap kefahaman agama. Usaha ini bergantung kepada diri seseorang individu itu. Diri sendiri perlulah faham berkaitan dengan keringanan untuk melambatkan solat seketika kerana ia tidak berdosa dalam Islam sekiranya waktu solat bertembung dengan waktu kuliah. Secara ringkas, perkara ini terjadi disebabkan pelajar yang mempunyai sikap sambil lewa tentang keringanan yang diberikan. Hal ini demikian kerana sikap pelajar itu sendiri tidak mengambil berat akan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya yang sedang menuntut ilmu. Seterusnya, maklumat yang kami perolehi ialah solat itu merupakan tiang agama dan menjadi kewajipan bagi umat Islam yang telah akil baligh untuk menunaikan kewajipan iaitu solat 5 waktu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, solat awal waktu itu diredai Allah dan solat tengah-tengah waktu itu dirahmati Allah dan solat di akhir waktu itu diampuni Allah. Oleh itu, dengan mengetahui keutamaan solat di awal waktu, maka perkara ini mampu mendorong diri untuk solat tepat pada waktunya. Antara kelebihannya, seorang yang solat di awal waktu, mereka akan dicintai Allah. Dalam mendirikan ibadah solat pada waktu yang tepat, ibadah solat itu mampu mendidik diri untuk lebih mencintai Allah. Maklumat yang ketiga yang kami perolehi ialah waktu solat adalah muassak, iaitu boleh dilakukan pada awal waktu atau di akhir waktu. Meskipun begitu, menunaikannya pada awal waktu adalah lebih afdal. Tetapi ketika dalam seseorang itu mempunyai sebarang urusan penting yang perlu diselesaikan pada waktu itu juga dan tidak menyebabkan dia terlepas waktu untuk melakukan solat jika meneruskan urusannya, maka solat tersebut boleh dilaksanakan pada akhir waktu sebelum masuk waktu solat yang lain. Bagaimana saya mengaplikasikan maklumat daripada kitab turas dalam menyelesaikan kes ini? Berdasarkan kitab turas, di langkah 4, solat fardu rukun Islam kedua, wajib didirikan dan jika tertinggal wajib untuk qada. Solat 5 waktu sehari semalam adalah ibadat asas dalam Islam. Kepercayaan penganut agama Islam ialah amalan yang pertama yang akan dihisap ialah solat. Solat fardu tidak boleh ditinggalkan sama sekali kerana ia termasuk dalam dosa-dosa besar. Walaupun seseorang itu dalam keadaan sakit yang tenat, jika hanya bola mata sahaja yang dapat bergerak, maka solatnya wajib dilakukan, tetapi pelaksanaannya menggunakan isyarat mata. Dalam Islam, solat awal waktu dan pembelajaran kedua-duanya memiliki manfaat yang besar. Dalam langkah 4, kita dapat mengetahui solat awal waktu membolehkan dapat pahala besar dan ketenangan hati, manakala pembelajaran pula membantu meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan peroleh pemahaman yang lebih baik. Kedua-dua aspek ini penting dalam memperbaiki hubungan dengan Allah dan meningkatkan kualiti hidup.
Kitab Turas menunjukkan bahawa ilmu bermanfaat dapat menambah ketakwaan kepada Allah, manakala solat juga perintah wajib dilaksanakan untuk mendapat pahala. Rukhsah solat perlu dipelajari oleh pelajar dan memahami cara untuk mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Solat dan pembelajaran memiliki keutamaan dari sudut pandangan Islam. Sebagai pelajar perlu lebih cakna dalam mencari solusi atas halangan yang bakal berlaku. Contohnya, waktu solat bertemu dengan waktu urusan harian dan diyakini bahawa solat tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh waktunya. Maka dengan itu kita mestilah bertindak lebih awal dengan memaklumkan kepada pihak bertanggungjawab untuk uruskan hal tersebut dengan membuat perbincangan yang mendapat kesepakatan semua. Sekiranya kita telah berusaha tapi ditakdirkan tidak dapat menunaikan solat dalam tempoh waktunya, maka itu merupakan luar daripada kemampuan seseorang. Begitulah pentingnya memaksimumkan kemampuan untuk mencapai setiap tujuan dalam kerangka menyelesaikan cabaran yang terjadi dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali mengenai refleksi daripada kes ini, iaitu hal dapatan kajian ini telah membuktikan bahawa terdapat kes tentang pelajar yang kurang mengetahui tentang rukhsah solat dalam ketepatan waktu menunaikan kewajipan seharian. Selepas penyelidikan tindakan ini, pelajar melahirkan perasaan resah dan gelisah sama ada untuk meneruskan solat ataupun tidak dalam sesuatu masa yang bercanggah, iaitu ketika pensyarah sedang memberi arahan. Pelaksanaan kajian ini juga telah menyedarkan bahawa salah satu kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menunaikan solat pada awal waktu. Dan seperti yang kita tahu, banyak kelebihan dan keistimewaan bagi hambanya yang menunaikan solat di awal waktu. Selain itu, solat pada awal waktu juga lebih afdal sekiranya tiada maslahat-maslahat lain yang ingin dicapai. Sebagai contoh, ingin meramaikan jemaah bagi solat subuh dan memperbanyakkan solat sunat sebelum asar. Itu sahaja dari pembincangan kami kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.